Ini bab bersembahyang pada hari Jumaat sebelum matahari tergelincir ataupun sebelum tergelincir matahari. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Qatadah daripada Nabi SAW bahawa baginda tidak suka bersembahyang pada waktu tengah hari kecuali pada hari Jumaat. Dan baginda bersabda, sesungguhnya neraka Jahannam dipanaskan kecuali pada hari Jumaat. Abu Dawud berkata, hadis ini mursal. Mujahid lebih tua daripada Abil Khalil, dan Abul Khalil tidak pernah mendengar daripada Abi Qatadah. Babun fi waqtil Jumu'ah. Ini bab tentang waktu Jumaat. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Anas bin Malik, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu bersembahyang Jumaat apabila tergelincir matahari. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Salamah bin Al-Akwa', beliau berkata, kami selalu bersembahyang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jumaat, kemudian kami pulang dalam keadaan tidak ada bayang bagi dinding-dinding, yakni rumah-rumah orang. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Sahal bin Sa'ad, beliau berkata, kami selalu qailulah, yakni tidur tengah hari, wa nataqadda, dan makan pagi, ghada, selepas Jumaat, yakni pada hari Jumaat. Babun nida yaumal Jumaat. Ini bab seruan azan pada hari Jumaat. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada As-Sa'ib bin Yazid bahawa azan yang pertamanya ialah yang pertamanya ialah kepada ketika imam duduk di atas mimbar pada hari Jumaat di zaman Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar. Apabila Uthman memerintah, apabila tiba zaman Uthman dan orang sudah ramai, Uthman memerintahkan pada hari Jumaat azan yang ketiga, yakni supaya dilaungkan azan yang ketiga. Kerana itu dilaungkan azan yang ketiga di Zawra. Fathabata al-amru ala dhalik, dan amalan telah pun tetap mengikut cara ini, yakni cara yang telah dikemukakan oleh Uthman ini. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada As-Sa'ib bin Yazid, beliau berkata, azan dilaungkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila baginda telah duduk di atas mimbar pada hari Jumaat di pintu masjid. Begitu juga di zaman Abu Bakar dan Umar. Kemudian perawi mengemukakan sama seperti makna hadis yang telah dikemukakan oleh Yunus sebelum ini. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada As-Sa'ib lagi, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mempunyai kecuali seorang sahaja muazzin, iaitu Bilal. Kemudian perawi menyebutkan makna hadis, yakni kandungan hadis yang maknanya sama seperti hadis yang telah dikemukakan sebelum ini. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada As-Sa'ib bin Yazid lagi, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mempunyai muazzin kecuali seorang sahaja. Dan perawi mengemukakan hadis ini
seterusnya, tetapi laisa bitamamihi, tidak selengkap, yakni hadis yang tersebut sebelum ini. Ambillah. Babus salah yaumal jumu'ah. Ini bab bersembahyang pada hari Jumaat sebelum matahari tergelincir. Yang dimaksudkan dengan sembahyang di sini ialah sembahyang jemaah lah. Sebabnya kalau sembahyang lain, misalnya kita kata sembahyang duha, memanglah pada waktu tu sebelum tergelincir matahari tu. Lepas tu kalau sembahyang lain tak ada lah. Mananya sembahyang? Kalau ada pun ialah sembahyang Jumaat. Jadi sembahyang Jumaat inilah yang dimaksudkan di sini sebelum zawal itu. Imam Abu Daud buka cerita di sini, iaitu bolehkah sembahyang Jumaat ni sebelum matahari tergelincir, sebelum tengah hari, lepas tu matahari alah ke jatuh. Kalau kita ni alah ke barat selepas tergelincir matahari itu. Yang ni supaya zuhur lah, supaya zuhur. Boleh ke tidak sebelum tergelincir matahari? Sebelum tergelincir matahari itu luas. Kalau kita kata kita pukul 11, pukul 10, pukul 9, pukul 8 ya dah sebelum tergelincir matahari belakang tu. Boleh ke tidak? Dan Imam Abu Daud dia buat mari bab ni. Dia nak cetuskan. Sebab biasanya tidak. Sembahyang Jumaat ini selepas tergelincir matahari. Tapi dia nak buka cerita ni, iaitu ada khilaf dalam perkara ni. Dua bab dia buat untuk waktu sembahyang Jumaat ni. Yang pertamanya hak ni, dan yang keduanya hak selepas ni lah. Bab tentang waktu Jumaat. Dalam bab ni pun lebih banyak dia amari hadis. Kalau bab yang mula-mula saat ni satu ya. Kalau dalam bab yang kedua ni waktu Jumaat ni ada 3 hadis. Jadi 3 hadis ni satu saja yang menunjukkan dengan jelas selepas tergelincir matahari, sementara hak dua lagi tidak menunjukkan sebelum tergelincir matahari, mengikut fahaman orang yang pegang gitulah. Oleh kerana Imam Abu Daud ini dalam banyak pendapat dia serupa dengan tok guru dia, iaitu Imam Ahmad. Maka di sini kita nampak dia pun lagu tu, yang ni boleh sembahyang Jumaat sebelum tergelincir matahari, sebelum tengah hari itu boleh. Jadi dia lebih banyak mari hujah kepada orang yang kata boleh. Tapi tidak bermakna semua mereka hak kata sebelum Jumaat, sebelum gelincir matahari ni buat sembahyang Jumaat ni, maknanya hak tu lebih afdal. Tak. Hak lebih afdalnya iaitu selepas tergelincir matahari. Cumanya boleh ke tidak, sah ke tidak. Dari segi sah tu khilaf ulama. Di sini tempat nak cerita ni. Bolehkah, haruskah atau tidak? Dia nak cetuskan masalah. Lepas tu dia nak kemukakan dalil bagi masing-masing. Apabila seseorang pengarang kitab hadis ni, dia mari lebih banyak dalil-dalil yang menyokong satu pendapat. Satu pendapat. Dalil hak menyokong satu pendapat lagi tu, walaupun hak jumhur ulama tu pegang, dia tak mari banyak, menunjukkan dia berpendapat dengan pendapat yang pertama. Itu pegangan dia. Itu kita hadis boleh katakan semua gitu. Daripada Bukhari sampai ke kitab lain-lain, semua juga kitab ni pun lagu tu. Kalau hak tidak kuat pun dia tak mari. Kurang kuat dia tak mari. Hak balik orang ramai ni, kalau sini dia mari sah. Padahal hak tu lebih kemah. Kalau nak kira dalam Bukhari Muslim lebih banyak tu hak selepas gelincir matahari. Tapi Imam Abu Daud tak mari. Apa? Dia nak ayat, dia faham gini supaya Imam Ahmad tu guru dia.
Tak apalah. Tetapi kalau kita perhatikan riwayat yang pertama ni, ini tidak sahih. Maknanya orang yang mengatakan semaya jemaah sebelum pada tergelincir matahari ini, pegangan-pegangan mereka kebanyakannya bahkan boleh dikatakan keseluruhannya, kalau ada di depan kita, ada dengan kita ni, tak kuat. Mengikut jumhur ulama tak kuat. Misalnya ni, cuba kita perhatikan. Kalau kita perhati hadis ni, Nabi SAW tak suka perkataan kariha. Kalau dalam kitab hadis ni, ataupun karahah, ataupun karahiyah, dia memberi makna larangan. Larangan. Tidak suka tu maksudnya dia larang lah. Dia tak kenal. Tak kenal ni, dia boleh jadi, kalau dalam istilah ulama kemudian termasuk dalam bahagian makruh, boleh jadi juga termasuk dalam bahagian haram. Maknanya dalam kita hadis ni, kalau sebut kariha tu bukan makna makruh, tak mesti makna makruh, boleh jadi dengan makna haram, larang terus. Itu dalam istilah mutaqaddimin, karaha, karahiyah, ataupun kariha, yukrahu dan sebagainya, banyak menunjukkan haram, bukan menunjukkan makruh. Walaupun ada juga yang menunjukkan makruh. Serupa juga di sini. Nabi SAW tak suka sembahyang waktu tengah hari. Bukan tak suka gitu saja, larang dengan maksud haram pada hari-hari lain. Itu bukan masa sembahyang. Waktu jatuh matahari, waktu matahari tengah naik, dan waktu tengah matahari berdiri, tak gelincir lagi, itu waktu yang dilarang. Kecuali, kata dia, pada hari Jumaat. Hari Jumaat tak larang. Mana tidak haram waktu, tidak dilarang. Dan Nabi SAW kata neraka Jahannam ini dipanaskan, tusajjaru ataupun tusjaru, boleh dipanaskan, kecuali pada hari Jumaat. Hari Jumaat tak panas, hari lain panas, hari itu tak panas. Dengan sebab itulah seseorang yang jadi boleh sembahyang pada waktu tengah hari berdiri tu boleh tu, sebab seseorangnya ada kaitan dengan neraka Jahannam itu, iaitu pada hari itu tidak dipanaskan. Hadis ini menunjukkan bahawa ketika matahari berdiri itu boleh sembahyang. Boleh sembahyang. Sebab apa? Sebab hari Jumaat itu dikecualikan. Ada dalam sebut dalam hadis-hadis lain, larang, kata larang pada waktu hari berdiri itu hari lain, bukan hari Jumaat. Kalau kita kata sembahyang Jumaat tu pada waktu tengah hari berdiri, bermakna hak sebelum dia, hak sebelum dia tu, dengan khutbah, dengan gaponya sebelum lagi pada tu. Mana kalau tengah hari berdiri pun boleh. Kalau sebelum pada tu lagi, kau boleh maknanya. Kau boleh. Sebab waktu dilarang, waktu tengah hari tu pun tak apa. Kalau selepas tu ataupun sebelum tu, kau boleh. Dia faham gitu. Tetapi hadis ini tidak sahih, dhaif. Kita tengok sini, berkenaan dengan perawi dia, Hassan bin Ibrahim. Itu seorang. Hassan bin Ibrahim ni ada macam-macam pendapat ulama. Ada yang kata dia ni boleh pakai, tak apa, thiqah, macam-macam lah. La ba'sa bihi, boleh lah, boleh diterima. Tetapi Imam Nasa'i mengatakan laisa bil qawi, tak kuat. Bila kata dia kata tak kuat, kalau mengikut Imam Nasa'i lah, kalau kita tanya dia, tuan, apa pendapat tuan? Tuan nak hukum apa hadis ni? Kerana ada seorang ni, entah kira lain lagi, hak ni seorang, dia akan kata dhaif lah. Itu maknanya apabila seseorang ulama hadis tu dia kata perawi ni tidak kuat, bermakna kalau riwayat dia tu tak kira mana-mana, dia akan dhaif lah bagi dia. Yang ni bagi Imam Nasa'i dhaif, tak boleh ni. Sebab apa? Ada Hassan bin Ibrahim. Orang lain suku lah, orang lain tu tak kira lah orang lain. Kalau kira dia, kalau tengok dari sudut dia, pendapat dia,